Okey, bagi melengkapkan lagi kita punya laporan mengenai skuad negara yang bersaing di Indonesia ni, kita bersama dengan Zulmizan Azam. Semalam kita dah sembang panjang tau, dan hari ini kita nak fokus kepada aksi final nanti Zul. Sekarang ni dah confirm kita akan bertemu dengan Laos kan? Ya, okey. Tapi kan final ni Zul sangat menarik sebab Malaysia dan Laos kedua-duanya lakukan kejutan ke atas Vietnam dan Thailand untuk mara ke final. Betul, kan? satu Betul kan? keputusan yang kita tak jangka. Dua pasukan pilihan juga sebenarnya dalam kejuaraan AFF kali ini, iaitu Thailand dan juga Vietnam. Ramai yang bercakaplah karma is real untuk pasukan Thailand dan juga Vietnam. Vietnam kerana telah mengenepikan Indonesia seperti ada pakatan. Tetapi hakikatnya Laos dan Malaysia membuat kejutan untuk mara ke final, dan sudah pasti ini menggembirakan untuk pasukan negara kerana kita mara ke final buat kali keempat berturut-turut, dan kita kali terakhir memenanginya pada 2018 di bawah bimbingan Boyan Hodak ketika itu. Dan bercakap mengenai pertemuan menentang Laos ini, kalau Adlin rasa macam mana? Rasa menarik, tapi Malaysia akan menang. Okey, itu satu benda yang menjadi harapan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi sebenarnya nak berkata menang tu sukar, Adlin, sebab Itulah kita tak boleh nak apa orang kata cakap. Saya sendiri cakap bila Laos, saya punya persepsi kita mesti menang. Tapi sebenarnya hakikat atau realiti sekarang, Laos adalah pasukan berbeza. Saya ambil contoh, bukan sahaja pasukan bawah 19, pasukan bawah 23 ketika Sukan C, Malaysia juga berhempas pulas untuk mengalahkan Laos. Dan kita tewas kepada Laos dalam kejuaraan AFF bawah 23. Jadi ini menunjukkan kemaraan pasukan 19 mereka ke final, membuktikan Laos kini berada dalam satu tahap yang berbeza dan bukan lagi pasukan belasahan. Dan melihat kepada aksi itu, saya menjangkakan, saya meramalkan pertemuan 50-50, apatah lagi kita tewas pada aksi peringkat kumpulan berdepan Laos. Dan kerana apa? Kerana apa saya cakap 50-50? Kerana dalam pertemuan itu kita tewas menerusi sepakan penalti pada separuh masa kedua, dan kita tidak menurunkan kesebelasan utama. Jadi saya melihat peluang kedua pasukan untuk juara tu cerah. Macam Adlin kata, Malaysia menang menjadi harapan saya juga, tapi sebenarnya bukan senang. Tapi diharapkan kekalahan tempoh hari menjadi pengajaran. Sudah pasti. Dan kita nak sentuh tentang misi balas dendam ni Zul. Okay. Bila Coach Hassan kata ini adalah misi penting, misi balas dendam ke atas Laos, sebab itu kita kalah. Mungkin Zul boleh explain lebih lanjut lagi apa perkongsian yang diperkatakan oleh Coach Hassan. Okey, kenapa kita bercakap ini misi balas dendam? Kerana inilah peluang terbaik untuk pasukan negara orang kata menutup kelemahan mereka ketika perlawanan pertama tempoh hari. Sebab ketika itu seperti saya katakan, kita tidak menurunkan 4 ke 5 pemain utama. Antaranya kapten iaitu Aisyah, dan juga pertahanan tonggak pertahanan iaitu Ubaidullah. Okey, Ubaidullah ni menarik untuk saya kongsikan kerana apa? Dia merupakan pemain yang diberi pendedahan. Saya katakan semalam, pendedahan di peringkat bawah 23 tahun. Dan tidak diturunkan pada pertemuan pertama menentang Laos. Jadi kita nampak ada sedikit longgar barisan pertahanan negara ketika itu dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ubaidullah Saiful ini. Jadi dengan kehadiran pemain ini semula dalam skuad kebangsaan dan dalam skuad bawah 19 ini, sudah pasti menguatkan lagi lah di bahagian pertahanan. Dan ketika itu kita juga tidak menurunkan Alif Farhan. Okay, Alif Farhan ini seorang pemain yang memiliki orang kata apa, versatile player. Dan kalau kita lihat pada pertemuan menentang Vietnam, mungkin orang tak perasan, sumbangan Alif Farhan ini cukup besar. Selain daripada Adam Farhan telah menjaringkan 3 gol setakat ini. Jadi keseluruhannya dengan kesebelasan terbaik, itu yang akan menjadi keistimewaan skuad bawah 19 tahun negara ini untuk berdepan Laos pada aksi final. Interesting, dah 2 kali tahu Zul sebut nama Ubaidillah ni. Saya macam tak sabar nak tengok aksi final nanti. Minta diturunkan lah. Dijangka diturunkan. Saya rasa dia sepatutnya berada dalam kesebelasan utama. Itu mungkin menjadi senjata Malaysia kan? Okey, tadi dalam story Zul ada cerita juga tentang Hassan Sazali Waras yang mengidamkan trofi pertamanya as a coach kan. Tapi apa yang Zul boleh kongsikan atau terangkan tentang sentuhan majlis Coach Hassan dan chemistry dia bersama dengan pemain-pemain? Okey, kalau awak tengok interview saya tadi, dia tenang tau. Saya cakap, dia jawab macam ala-ala YB sikit kan. Dan itu dibawa dalam padang, di atas padang. Dan saya melihat pengalaman yang dimiliki oleh Hassan Sazali Waras ini amat-amat membantu skuad bawah 19 tahun negara.
Beliau tahu bagaimana berdepan dengan pelbagai situasi, apatah lagi untuk aksi final. Misalnya dia pernah berada di aksi final yang cukup genting, Sukan Si Jakarta 2011. Oh, ingat lagi tu time tu. Betul, bersama Dato' Ong Kim Swee sebagai pembantu jurulatih. Dan selepas itu beberapa lagi kejohanan utama dan termasuk pernah membimbing pasukan Liga Malaysia seperti pasukan Asia dan beberapa lagi pasukan. Jadi saya melihat kemampuan Hassan ini sebagai orang kata ada kelebihan dah. Dia akan banyak membantu kepada corak permainan pasukan negara itu kerana di aksi final itu ketenangan pengalaman jurulatih itu juga penting untuk merencana pasukan. Dia tahu bagaimana tekanan yang akan dihadapi oleh pemain. Jadi pengalaman itu akan digunakan sebaik mungkin untuk Hassan orang kata memberi tunjuk ajar yang lebih berkesan kepada anak buahnya. Zul rasa Laos ada touch yang sama dengan coach Hans Michael Weiss tu? Ya. Michael Weiss ni memang kita kenal lah. Dia pernah orang kata berminat untuk menjadi jurulatih sukan kebangsaan dari Jerman. Jurulatih ini cukup bersemangat, cukup berjiwa besar untuk membangunkan bola sepak di negara Laos itu sendiri. Saya bertemu beliau di Sukan Si Vietnam tahun ini kan. Dia berkongsilah yang mana pasukan Laos ini dibentuk untuk jangka masa panjang. Jadi sebenarnya pasukan Laos ini cukup menarik untuk dilihat walaupun fizikalnya agak kecil berbanding pasukan Vietnam, Malaysia dan juga Thailand, tetapi diorang ni orang kata sedang dibentuk ke tahap yang lebih baik. Dan bercakap mengenai kekuatan Laos, saya nak memberi perhatian kepada pemain berjersey nombor 13 tak silap saya, iaitu Peter Pantavong. Pemain ini menjaringkan gol ketika berdepan dengan berdepan dengan Thailand dalam aksi separuh akhir. Dan kalau kita melihat kepada statistik di kejohanan ini, Laos juga tidak kurang hebatnya apabila dalam 5 perlawanan mereka telah memenangi 5 kali seri dan kalah tak ada di sini dan telah menjaringkan 10 gol dan 2 bolos. Dia antara pasukan yang agak konsisten dalam kejohanan AFF bawah 19 dan berbalik kepada Peter Pantavong ini berusia 16 tahun, baru tingkatan 4. Oh, tingkatan 4. Sudah menjaringkan 4 gol, antara penjaring terbanyak dalam kejohanan AFF, berkongsi sebagai penjaring terbanyak. Jadi Hassan berkongsi kepada saya, pemain ini harus diawasi, boleh beraksi sebagai penyerang dan juga pemain sayap kiri dan kanan. Sentuhan di depan gol amat berbahaya. Jadi Hassan secara terbuka mengakui kepada saya Peter Pantavong ini perlu dirantai. Beliau kalau kebiasaan seorang jurulatih akan menamakan semua pemain, tetapi untuk Hassan, Peter Pantavong adalah bahaya bagi ataupun sebagai ancaman utama kepada skuad bawah 19 tahun negara. Lokal Laos bukan naturalisasi, nama dia Peter kan. Setakat ni saya tengok dia punya latar belakang, dilahirkan di Laos, beraksi ketika ini bersama Ezra FC di kelab Laos di negara Laos sendiri. Walaupun berusia 16 tahun telah diberi pendedahan di peringkat liga itu sendiri, telah menjaringkan beberapa gol dalam liga di negara Laos itu. Itu dah katakan sesuatu dah tentang kehebatan pemain muda ni. Peter Pantavong, nama ini perlu diingat. Nama ini perlu diingat, Pak Kata Zul.